Dah boleh mula, Roger. Okey, boleh mula. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, para penonton di Facebook Live bagi program kesejahteraan staf. Tajuk hari ini, rahsia rasmi tugas dan tanggungjawab, anjuran panel kesejahteraan staf Persatuan Pegawai Takbir dan Iktisas, Pertisas, Unit Integriti, Pejabat Penasihat Undang-Undang dan Integriti dan Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan CTLD UTM dengan libat sama Majlis Pegawai Integriti Universiti Awam dan Kementerian Pengajian Tinggi. Alhamdulillah bersua lagi kita dalam program kesejahteraan staf dengan tajuk yang saya rasakan amat penting kerana especially lah ianya diraikan dalam bulan Integriti Nasional 2022 ni. Saya Syarifah Nurintan Fazlina Said Muhammad selaku moderator pada pagi ini bersama dengan penceramah jemputan yang tak asing lagi. Jadi untuk makluman para penonton di FB Live, 5 November itu sememangnya telah diangkat sebagai tarikh bagi sambutan Bulan Integriti Nasional sejak tahun 2005. Saya pun belum berkhidmat di UTM pada masa ini. UTM juga tidak terkecuali dalam bersama-sama memantapkan serta meningkatkan kesedaran staf dan komuniti dengan mengambil peluang melaksanakan inisiatif di peringkat universiti juga peringkat kebangsaan. Jadi tanpa berlengah masa lagi, saya akan memperkenalkan penceramah bagi program perkongsian pada hari ini yang amat dekat di hati, Puan Sabrina Ibrahim, yang mana akan berkongsikan tajuk rahsia rasmi ini yang menyentuh secara terperinci dan akan memberikan gambaran jelas peranan kita sebagai pentadbir dan juga penjawat awam. Diharapkan para penonton dapat setia bersama kami sehingga ke akhir sesi. Sekiranya terdapat sebarang soalan yang ingin ditanyakan, dikongsikan, boleh kongsikan di ruangan komen di FB Live CTLD Official. Yang mana kami juga akan ada seorang moderator untuk menjawab soalan anda di FB iaitu Encik Muhammad Sofian. Jadi Puan Sabrina Ibrahim, apa khabar? Baik, Tan, sihat? Sihat, Alhamdulillah. So Puan Sabrina Ibrahim sekarang ni adalah sebagai seorang penolong pendaftar kanan di bahagian pengurusan organisasi Jabatan Pendaftar UTM, yang mana saya rasakan kalau tengok kepada biodata ni, portfolio yang dipegang ni satu yang challenging lah. Terutamanya bila tengok ni menguruskan program High Performance Delivery University, menguruskan fail dan dokumen universiti, sistem kualiti jabatan pendaftar serta pengurusan acara-acara, especially acara anugerah kecemerlangan staf UTM. Beliau dengan kelulusan Master in Science Human Resource Development UTM mempunyai 12 tahun pengalaman bersama UTM, yang mana 8 tahun tu di RMC, dekat situlah kami kenal masa Puan di RMC sebagai research manager dan kini bertanggungjawab dalam menguruskan perkhidmatan sokongan bagi memastikan UTM sentiasa menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti, berprestasi tinggi bagi memenuhi kepuasan dan kegirangan pelanggan serta pihak-pihak yang berkepentingan. Sangat mencabarlah pada saya. Jadi semaklum saya, program perkongsian pada pagi ini akan terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu pengenalan rahsia rasmi itu sendiri, kedua mengurus rahsia rasmi dan tugas dan tanggungjawab. Betul Puan? Okey, kalau Puan dah ready, kami semua juga di FB Live dah ready. Tanpa melengah masa lagi, saya menjemput Puan Sabrina binti Ibrahim untuk menyampaikan perkongsian beliau. Silakan. Terima kasih Puan Moderator, Puan Intan atas kata-kata luan tadi. Terima kasih juga kepada pihak penganjur, Panel Kesejahteraan Staf, Unit Integriti, Jabatan Cesuri, Pertisas TLD dengan kerjasama KPT dan Majlis Pegawai Integriti Universiti Awam. Okey, saya Sabrina Ibrahim akan memberi perkongsian pada hari ini. Kita kongsi santai-santai lah Puan Intan, yang mana dengan harapan perkongsian ini dapat menambah pengetahuan kita, menambah baik proses kerja dalam pengurusan rahsia rasmi, tugas dan tanggungjawab kita sebagai penjawat awam, menguruskan dokumen-dokumen harian,
yang mana tanpa kita sedar itulah dokumen-dokumen terperingkat yang perlu kita ambil perhatian. Okey. InsyaAllah mana yang kurang, mana yang lebih kita akan cuba bantu. Okey. Dan saya juga berharap perkongsian ini bermanfaat insyaAllah kepada semua. Okey. Pertamanya saya akan slide Puan Intan. Okey, saya Sabina Ibrahim, pendaftar kanan Bahagian Pengurusan Organisasi di Jabatan Pendaftar UTM. Okey, portfolio saya adalah menguruskan pengurusan dokumen fail universiti, bekerjasama juga dengan pasukan saya di Kuala Lumpur dan memastikan pengurusan dokumen UTM dibuat seperti mana telah ditetapkan oleh pekeliling dan pekeliling dan juga panduan yang telah ditetapkan oleh Arkib Negara Malaysia. Okey, ya saya tahu saya dimalukan juga ini adalah bersempena dengan bulan integriti tingkat Kementerian Pendidikan Tinggi dan kita harap integriti itu dapat dizahirkan bukan sahaja dalam perilaku kita seharian sebagai staf, juga dizahirkan dalam bagaimana kita menguruskan dokumen-dokumen yang sebenarnya sehari-harian itulah yang kita buat, menguruskan surat dan juga mengeluarkan mini-mini mesyuarat, menyediakan kertas-kertas peperiksaan. Dan itu juga secara tak langsung kalau kita tahu sebahagiannya merupakan dokumen-dokumen terperingkat. Okey, seperti mana yang Puan Intan, kita punya moderator maklumkan, skop pengisian kita akan berbahagi pada 3 segmen, iaitu 1, perkenalan rahsia rasmi. Yang kedua, kita akan menyentuh sedikit berkaitan bagaimana untuk menguruskan rahsia rasmi. Dan ketiga, kita akan menyentuh tugas dan tanggungjawab. Dengan harapan kita objektif perkongsian ini akan dapat memberi penjelasan mengenai keperluan dan kepentingan pengurusan rahsia rasmi dan keselamatan dan perkhidmatan awam. Maksudnya, rahsia rasmi ini perlu dikawal, perlu dipastikan bagaimana untuk diuruskan dengan baik. Kerana dia memberi kesan yang ini risiko kalau kita tidak dapat menguruskan dengan baik sebab dia melibatkan integriti, penzahiran kita punya nama baik universiti ataupun agensi yang kita bawa. InsyaAllah kita akan cuba pastikan objektif dapat dicapai dengan pemahaman yang kita berikan bersama nanti. Okey, Puan Intan, kita memulakan perkongsian. Boleh saya tahu apakah yang Puan Intan faham dengan rahsia rasmi itu sendiri? Aduh, soal moderator dah kena soalan cabar dulu kan. Ada hadiah tak? InsyaAllah nanti hadiah boleh kita hantar. Saya cubalah macam soalan cepu emas ni. Maksud rahsia rasmi sebarang maklumat, dokumen yang mengikut kelasnya, sepaham saya semua dokumen ada dia punya kelasnya, yang mana kita perlukan, kita kena pastikan dokumen tersebut selamat, disimpan dengan selamat dan dilindungi. Itulah. Sebab sekali Puan Intan, saya rasa mungkin Puan Intan dah hafal tadi. Kena baca dulu pun sebelum jadi moderator. Okey, tapi saya pasti itu adalah satu jawapan yang tepat, iaitu di mana keywords yang kita perlu tekankan adalah dia adalah terperingkat, ada kepentingan keselamatan dan perlu dilindungi. Itu adalah satu 3 perkataan yang perlu ada dalam rahsia rasmi. Okey. So kalau kita menyebut selepas ini adalah rahsia rasmi atau perkataan rasmi itu, dia adalah menjadi tumpuan kepada adalah hubungan dalam perkhidmatan awam. Maksudnya rasmi itu yang kita akan pakai dalam perkongsian hari ini adalah melibatkan kita punya kita punya seharian dalam perkhidmatan awam. Okey. Jadi apakah yang dikatakan rahsia rasmi itu? Ia merupakan salah satu dokumen atau surat rasmi. Dokumen atau surat rasmi. Dokumen itu sebenarnya bukan sekadar surat tapi juga termasuk kepada pelbagai kaedah seperti dia bukan saja surat lah, dia terbuka kepada maksud yang lebih luas. Okey. Surat rasmi yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan yang bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan. Maksudnya dia ada peringkat-peringkatnya. Kalau kita biasa menguruskan dokumen, kita akan tahu
kita ada peringkat terbuka dan tertutup. Jadi apa yang terbuka, apa yang tertutup. Kalau kita tidak kalau kita biasa menguruskan dokumen harian, ada kalanya itu memang kita tak ambil peduli ataupun kita terlepas pandang. Jadi mungkin dalam perkongsian ini kita boleh memperbaiki cara kita menguruskan dokumen yang dinamakan rahsia rasmi. Suratan dan maklumat atau boleh dikelaskan sebagai rahsia besar, rahsia sulit ataupun terhad. Dia ada dia punya panduan dia. Ini berlandaskan arahan keselamatan semakan dan pindaan 2017. Okey, itu yang dikatakan rahsia rasmi. Maksudnya rahsia itu rahsia macam kita ada rahsia dengan kawan-kawan kita kan, Intan. Kata nak cakap dengan orang kan, ni rahsia kita ni, jangan cakap orang. Maksudnya rahsia itu adalah sesuatu yang perlu kita simpan. Tapi bila kita bercerita dengan orang lain, kita berharap dia pun menyimpan. Begitu juga dengan apa yang kita terjemahkan pada hari ini, rahsia rasmi dalam khidmatan awam. Kita simpan dan kita akan berikan kepada orang yang sepatutnya sahaja yang mempunyai authority akses kepada rahsia tersebut, rahsia rasmi tersebut. Okey. So dengan itu kita bolehlah memperihalkan bahawa kita perlu memastikan keselamatan dokumen itu dengan satu kawalan. Maksudnya kita perlu mengawal kita punya dokumen, terutama dokumen rahsia rasmi. Dan dokumen rasmi maksudnya ada rahsia rasmi yang berperingkat, dokumen rasmi yang terbuka daripada pendedahan atau perkhidmatan tanpa kebenaran. Maksudnya didedahkan, maksudnya dilihat oleh orang ramai tanpa kebenaran. Maksudnya kalau nak tengok mesti dengan izin. Berbanding dengan fail-fail yang terbuka yang kita tengok atas meja tu, sesiapa pun boleh tengok tanpa ragu-ragu. Maksudnya macam bila sampai dekat meja kita tanya, ni buka fail apa kan? So kita tak risau untuk dia lihat. Tapi kalau dokumen rahsia rasmi ni memang kita jaga betul-betul. Ini tujuannya untuk memastikan rekod tersebut. Maksudnya rahsia rasmi dan dokumen rasmi yang terperingkat yang merupakan aset kerajaan tidak terjatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Kita tak tahu siapa yang masuk bilik kita, siapa yang mengakses tu dengan niat yang suci murni kan. Orang cakap kan. Tapi rupanya ada niat lain untuk mendapatkan maklumat, menyebarkan sesuatu perkara yang belum disahkan lagi. Itu memberi kesan kepada universiti dan juga kepada satu agensi. Jadi kalau kita tengok kebocoran maklumat dan dokumen penting yang diklasifikasikan sebagai rahsia rasmi atau terperingkat. So rahsia rasmi itu atau terperingkat kepada pihak-pihak yang tidak berhak atasnya dan akhirnya akan membuat credibility. Maksudnya credibility kita punya air muka lah ataupun kita punya nama baik. Accountability universiti pada amnya. Maksud accountability itu orang akan mempertikaikan kita punya integriti. Macam mana boleh sampai orang lain dapat tahu maklumat, contohnya maklumat perolehan yang sepatutnya tender tu tak patut orang tahu bagaimana proses yang dah klasifikasikan sulit lah macam itu. So, ini telah disebut dalam dasar pengurusan rekod kerajaan Akad Negara Malaysia 2010. Kerajaan amat memberi penekanan kepada integriti perkhidmatan awam. So dia kerajaan kita memang sangat menekankan. Kalau kita tengok pada hari ini, kita punya perancang yang baru pun dia kata jagalah integriti, bagaimana kita melaksanakan itu dengan penuh dedikasi. Okey, teras kepada integriti ada accountability yang kita cakap tadi tu dan keterusan perkhidmatan awam. Maksudnya integriti tu kita nak zahirkan, dia tak nampak. Tapi boleh dizahirkan melalui rekod yang lengkap untuk bahagian perusahaan lah, macam dokumen. Sahih, mudah dicapai dan boleh guna. Itu penzahiran integriti dalam perusahaan dokumen. Okey, seterusnya setelah kita mengetahui apa maksud rekod rasmi, bagaimana memberi implikasi secara umumnya kepada universiti atau agensi yang kita wakili itu, ia tidak bergerak atas suka-suka. Maksudnya macam mana boleh kata dia rasmi tak rasmi, dia rahsia tak rahsia. Semua perkara tersebut telah pun dipandukan dengan akta yang dirujuk. Ada 6 yang kita tengok hari yang saya cekari, sebenarnya dia lebih daripada 6. Tapi ini yang boleh kita highlightkan, iaitu Akta Rahsia Rasmi 1972, pindaan 1986, Akta 88. Yang mana dalam akta ini 88 tu dia menekankan pelantikan dan kuasa pegawai pengelas
untuk mengkelaskan dokumen dan suratan rasmi jabatan. Maksudnya dalam akta ini meminta semua agensi awam untuk melantik pegawai pengelas. Maksudnya dia dah tahu dah kalau pelantikan itu dibuat, maksudnya setiap agensi akan bertemu dengan dokumen-dokumen terperingkat ini. Okey, diikuti dengan arahan keselamatan, yang mana arahan keselamatan ini adalah memberi penekanan untuk meningkatkan keselamatan, kelengkapan dan barang rasmi termasuk perlindungan keselamatan. Dia menambah lagi kepada Akta Rasmi 1972. Kemudian diikuti dengan arahan perkhidmatan bab 3, surat menyurat para 11 dan bab 4, fail 41 dan B. Dekat sini menekankan macam mana pengurusan surat menyurat itu termasuk dengan dokumen-dokumen terperingkat. Juga surat perkeliling bilangan 2 1987. Dalam surat perkeliling ini menekankan kuasa untuk mengelas semula dokumen dan surat rasmi. Kalau kita tengok yang nombor 1 tu dia membuat pelantikan. Yang nombor 4 ini dia menekankan lagi kuasa untuk mengelaskan semula dokumen. Maksudnya ada dokumen-dokumen tu perlu dikelaskan semula disebabkan beberapa perkara. Yang kedua, panduan keselamatan pejabat. Yang ini adalah panduan macam mana keselamatan pejabat yang berada dalam pejabat itu termasuk dokumen yang kita uruskan meningkat kualiti keselamatan dan perlindungan itu ditekankan itu. Jadi kalau kita nak memastikan keselamatan dokumen itu, panduan keselamatan pejabat adalah salah satu yang perlu dirujuk, termasuk dengan perkeliling perkhidmatan bilangan 5 tahun 2007. Panduan keselamatan pejabat yang ini memang detail dibuat dalam tahun 2022 tak silap saya. Ada juga panduan keselamatan pejabat yang dikeluarkan. So semua panduan dah ada. Kita sebenarnya kena rajin untuk membaca dan mengolah, meneroka. Kadang-kadang yang lama itu memberi maklumat terdahulu mengapa ia diwujudkan dan yang baru itu menambah baik. Kira kalau nombor 4, 5 dan 6 ni adalah sesuatu yang lebih detail lah berbanding nombor 1, 2 dan 3 tadi tu. Ya Puan Intan, sebab dia adalah saling melengkapi bagaimana memastikan rasa rasmi itu diuruskan. Okey, jadi kita tak perlu risaulah macam mana nak buat, macam mana nak uruskan. Sebenarnya ada, cuma kita kena faham bagaimana proses itu berlaku. Okey, untuk rasa rasmi, rasa rasmi dia ada dua dalam Akta Rasa Rasmi 1972, dia ada dua jadual yang ditetapkan dalam rasa rasmi ni. Satu dalam jadual, yang kedua luar jadual. Kalau kita tengok apa yang dimasukkan dalam jadual, suratan atau rekod keputusan dalam jadual ini lebih kepada kepentingan negara, melibatkan jemaah menteri, termasuk juga suratan, rekod keputusan, pertimbangan jawatankuasa jemaah menteri. Maksudnya dia lebih kepada keperluan dan kepentingan negara. Okay? Tapi kalau kita tengok dekat luar jadual, dia digunakan oleh semua agensi yang mana kalau kita terima maklumat atau surat rasmi atau bahan-bahan lain, kita boleh kelaskan sebagai rasa besar, rasa sulit atau terhad. Okey, tapi kita kena refer dengan Akta 88. Okey, kat sini saya kongsikan apakah yang dimaksud rasa besar. Sebab kita ada banyak rasa banyaknya rasa kan. Sangat rahsia, sulit, terhad. So kita kena faham lah sebab kalau kita tak faham maksud rahsia besar peringkat-peringkat ni, kita akan menghadapi kesukaran untuk menentukan peringkat keselamatan setiap dokumen ataupun suratan yang kita hendak uruskan. Okey. Walaupun sebenarnya rahsia-rahsia ni peringkat keselamatan untuk rahsia besar telah ditentukan oleh kementerian. Jadi kita tak risau sangat, tapi sulit dan terhad tu banyak bermain dalam kita punya seharian dalam dokumentasi kalau universiti dekat inilah yang paling banyak kita akan jumpa. Okey. So, rahsia besar itu maksudnya ialah dokumen rasmi, maklumat rasmi yang mana kalau kita dedahkan memang memberi implikasi kepada Malaysia, kerajaan Malaysia. So nampak kan, rahsia besar ni dia lebih menumpu kepada negara kita punya credibility. Manakala rahsia pula tak ada besar, dia rahsia je. So dia melibatkan dokumen yang kalau kita dedahkan tanpa kebenaran, negara juga mendapat kesan menyebabkan kerusakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia atau memberi keuntungan besar kepada sebuah kuasa asing.
Maksudnya ada cubaan pihak kedua yang akan mendapat faedah daripada kerosakan negara kita kalau rasik itu telah dapat diakses. Okey. Kalau sulit pula. Sulit artinya dokumen atau maklumat rasmi, bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran walaupun tidak membahayakan. Walaupun tidak membahayakan keselamatan negara, maksudnya negara tidak terkesan atas pendedahan maklumat tersebut, tetapi dia memberi kemudaratan dan kepentingan martabat Malaysia atau kegiatan kerajaan atau orang perseorangan menyebabkan keadaan memalukan, kesusahan kepada pentadbiran dan kuasa menguntungkan sebuah kuasa asing. Maksudnya dia dah pergi kepada yang lebih kecil. Kita, agensi-agensi di bawah kerajaan, pentadbiran kerajaan. So macam kita UTM, so kita terkesan bila maklumat sulit ni terbongkar. Okey. Dan ini kita dapat rasalah bila maklumat-maklumat yang sepatutnya kita simpan, contoh kenaikan pangkat, pelantikan, pentadbir apa semua yang belum disahkan lagi tersebar luas. Dan akhirnya bila ada perubahan-perubahan berlaku dalam keputusan tersebut memberi kesan kepada keadaan memalukan seseorang ataupun pentadbiran. Manakala terhad pula selain daripada diperingkatkan rahsia yang tiga tadi tu, rahsia besar, rahsia dan rahsia sulit. Tetapi berkehendakkan juga diberi perlindungan keselamatan. Maksudnya dia taklah memberi kesan dia terbongkar tapi masih perlu diberi perlindungan keselamatan. Okay, so kita akan confuse apa dia contoh sebab nak tahu juga bila kata rahsia apa semua, kita dekat kepada contoh untuk lebih faham. So saya kongsikan contoh yang telah maksudnya memang direcognize oleh akta-akta yang kita kongsikan tadi tu. Rahsia besar tu contoh macam kata-kata jemaah menteri yang sangat penting menjadi dasar utama kerajaan berkaitan politik dan ekonomi. So, kalau hari ini kalau kita tengok perubahan kerajaan baru akan berlaku ni banyak kertas-kertas jemaah menteri yang akan membincangkan berkenaan dengan kedudukan pentadbiran kita. So perasan tak? Belum ada keluar lagi kita punya kabinet dah macam-macam keluar kita punya senarai tu kan. Puan Intan ni kan. A, B, C jadi menteri. Yang itu sebenarnya pun kan rumours. So kalau itu pun rasa besar. Tapi belum keluar dah ada macam-macam versi. Jadi kalau betul-betul dia yang tepat dan belum disahkan, memberi kesanlah kepada A, Menteri B yang tidak jadi dan dicalonkan tiba-tiba muka dia ada kan. So itu melibatkan kesan langsung kepada kerajaan kita lah. Okey, maklumat-maklumat yang sangat penting, perancangan gerakan penempatan. Okey, kalau kita tengok rahsia besar ni, dia banyak memberi tumpuan kepada peperangan, so, kita punya pertahanan. So dia sangat perlu sangat dititik beratkan menjaga maklumat pertahanan sebab dia akan memberi kesan langsung kepada kita punya keselamatan negara. Okey, juga melibatkan aspek perdagangan negara kepada negara asing. Okey, itu rahsia besar yang kita tak boleh benarkan semudah mana untuk dilihat tanpa melihat kepada prosedur ataupun tata cara rahsia besar itu diuruskan. Manakala rahsia pula contohnya arahan penting perwakilan negara kita nak buat perundingan dengan negara luar, pemasangan tentera punya pertahanan juga masih melibatkan pertahanan juga serta melibatkan maklumat subversif dan kegiatannya. Subversif ni kalau kita tahu artinya ialah okey, Puan Intan tahu tak apa maksud subversif? Risau saya kalau salah definisi ni. Okey, subversif ni dia macam lebih kepada pergerakan tau yang memberi kesan kepada keselamatan negara. Maksudnya yang memudaratkan, yang boleh melemahkan lah macam tu betul tu. Ya, betul. Dia macam kegiatan yang dijalankan oleh individu pertubuhan menggunakan cara yang salah dari segi undang-undang atau perlembagaan bermaksud menghancurkan atau membinasakan ketenteraman yang ada dengan cara dia racun pemikiran kita dengan supaya rakyat tu boleh menggulingkan kerajaan. Itu namanya subversif. Okay? So hari ni kita nampaklah ada unsur-unsur subversif tu berlaku tapi masih dalam kawalan kerajaan Malaysia. So contoh terhad pula adalah buku-buku jabatan bagi masuk arahan. Maksudnya macam kita tengok bila kita punya jabatan-jabatan menggunakan buku-buku dalam insiden yang terhad,
Tapi dalam buku tersebut ada arahan-arahan yang perlu dipatuhi, itu di bawah kawalan peringkat terhad. Berita-berita dan arahan biasa kerajaan. Juga kalau kita turunkan kepada institusi universiti, fail menyurat dalaman bahagian dan unit. Itu ada yang terhad. So memang perlu dikawal dan diletakkan peringkatnya. Manakala sulit pula kalau dilihat kepada maksud yang lebih luas, laporan-laporan periksikan biasa, dokumen panduan teknik pembinaan latihan tentera polis, macam buat pelaporan apa semua tu kan. Tapi kalau buat laporan polis, tak sulit pula sebab kita boleh pula expose kat public kita punya laporan tu semua kan. Itu mungkin tidak dikira sulit. Maklumat yang boleh mendapat faedah kewangan daripada jika didaftarkan sebelum masanya. Macam perolehan apa tu kan. Kalau menjurus kepada universiti, maklumat bagi sebarang urusan pentadbiran. Dekat kita yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Dengan pentadbiran, kalau kita dedahkan memang akan beri, macam saya cakap tadi lah. Kalau kita kata orang tu naik pangkat, belum naik pangkat, sepatutnya tiba-tiba ubah kepada orang lain, itu memberi aib kepada individu. Itu dikira sulit lah untuk kita hebahkan. So antara dia punya komponen dia, fail peribadi, fail pengurusan, LPU, JPU, fail kes, perundangan, fail kewangan dan soalan peperiksaan. Kita tekankan di sini soalan peperiksaan bukan satu dokumen sulit yang perlu diberi perhatian macam mana menguruskan peringkat sulit itu. Okey, pointan. Saya menyentuh secara ringkas sahaja apa yang dimaksud dengan rahsia rasmi supaya kita boleh memberi tumpuan dalam vertikalnya baca bagaimana untuk menguruskan rahsia rasmi. Jadi sekarang pointan kita telah berada ke segmen kedua. Jadi apa yang pointan boleh simpulkan dengan rahsia rasmi dengan pointan pula? Adakah berhadapan dengan rahsia rasmi ataupun biasa-biasa saja dengan dokumen yang terbuka? Kalau di peringkat macam di peringkat saya sendirilah, pada mula perkhidmatan tu mungkin saya pun mengalami masalah untuk identify kelas-kelas yang Puan Sabrina terangkan tadi, especially bila kita nak klasifikasikan between sulit dan terhad tu sebenarnya agak tricky dekat situ. So jadi bila dah ada explanation macam ni, sekurang-kurangnya dapatlah meminimumkan isu kita tersalah kelas dokumen. Tapi normally memang kami akan rujuk ke BPO lah untuk dapatkan informasi. Betul. Silakan kita mengklasifikasikan peringkat dokumen akan memberi kesan kepada macam mana kita menguruskan fail tersebut. So dia akan kesan lah kalau kita kata dia rahsia, sebenarnya dia bukan rahsia pun, dia mungkin dah sulit saja. So dia punya setiap satu tu berbeza dan dia peringkat keselamatan juga berbeza-beza. Jadi kefahaman untuk memperingkatkan sesuatu dokumen itu memang memerlukan pengalaman dan juga latihan lah. Okay, saya pun juga dalam proses belajar untuk menambah baik pengetahuan dalam mengklasifikasikan dokumen peringkat tersebut. Okay, dalam segmen kedua kita akan melihat kepada mengurus rahsia rasmi yang mana kita akan melihat pengelasan, tanggungjawab pengelas, penyimpanan, penghantaran dan pelupusan. Okay. Dalam hal ini kiranya bahagian di mana Puan Sabrina akan terangkan bagaimana dokumen-dokumen ni disimpan lah, diuruskan untuk pastikan dia dalam keadaan yang selamat dan dilindungi. Betul Puan Intan. Sebab bila kita dah tahu apa benda yang bermain yang kita tengok pada setiap hari dalam sektor kerajaan kan, dokumen-dokumen yang kita lihat, yang kita buat, yang kita keluarkan, so kita perlu juga pastikan bagaimana ia hendak diuruskan. Sebab menguruskan rahsia rasmi ni, dia tidak seperti menguruskan dokumen atau fail terbuka yang keselamatannya boleh diakses oleh semua orang. Macam kita lah nak masuk rumah yang ada security. Tak mudah kan, kita perlu ada password, kita perlu ada akses. Kejap pakai thumbprint, kejap pakai mata apa semua kan. So begitu jugalah dengan menguruskan rahsia rasmi. Ada peringkat-peringkatnya bagi memastikan kawalan tersebut dipelihara. Jadi dalam hal ini kita akan melihat kepada menguruskan dokumen terperingkat dengan pada masa kita menerima, memproses, menyimpan dan menghantar dokumen tersebut supaya diuruskan secara berasingkan daripada dokumen tidak terperingkat. Sebab dokumen tidak terperingkat ni dia lebih mudah
kan, sebab dia terbuka, kita boleh tengok dan boleh share dengan kawan-kawan bila kita nak buat. Tapi bila kita buat dokumen terperingkat, kita seperti perlu buat dalam kelompok kita sahaja. Okey, merujuk kepada seseorang yang dihaskan sahaja. Kalau kita nak tanya, Maksudnya pegawai yang dilantik ataupun lah untuk menguruskan dokumen kan. ya, betul. Kesilapan kita menguruskan ataupun menyediakan dokumen-dokumen terperingkat ini dengan cara yang tidak betul ataupun tidak di bawah kawalan, dia akan memberi implikasi seperti spekulasi. Kita belum lagi buat, orang dah boleh jangkakan apakah rumus-rumus yang akan berlaku macam itulah. Maksudnya dia perlu dikawal dari segi proses perbincangan dan penyediaan. Okey, dalam menguruskan rahsia ni kita akan menyentuh kenapa kita perlu mengelaskan. Mengelaskan tu maksudnya kenapa kita kena kategorikan mengikut segmen-segmen sulit tak sulit apa semua tu kan. So kita kena mengikut kajian yang telah dibuat. Kebanyakan berlaku disebabkan oleh kelemahan teknikal akibat kecuaian kita sendiri. Bila kita cuai, jadi kita punya bahagian pentadbiran melihat kita benda ni perlu dikawal dan perlu diuruskan dengan lebih baik. Kecuaian kita itu memberi implikasi yang besar kepada institusi dan kepada kerajaan Malaysia lah kalau melibatkan rahsia besar dan rahsia. Tidak dinafikan juga berlaku di universiti-universiti sekiranya tidak dibuat dengan betul lah. So disebabkan cuai itu terlalu banyak dan kelemahan teknikal juga. Maksudnya tidak tingkat keselamatan itu tidak ditingkatkan, jadi kita perlu membantu untuk mengkelaskan dokumen tersebut. Okay, yang kedua, kita perlu menimbulkan rahsia lah dari sampai ke pihak tidak dibenarkan dengan cara yang salah. Maksudnya sepatutnya tidak diberikan kepada A yang dapat tahu dulu. So ada rumus, dia akan buat satu spekulasi lain. So kita tak nak hidup dalam spekulasi yang bermacam-macam yang memberi kesan langsung. Okay, so kita kena kawal spekulasi tersebut dengan memastikan kita punya dokumen, pengurusan dokumen terperingkat ini dibuat dengan cara yang betul. Jadi dengan itu, kita perlu merujuk dengan Perkeliling Bilangan 2 tahun 1987 dengan Akta Rasmi 1972, Pindaan 1987 yang mana ke dalam surat dan akta ini menyebut kita perlu melantik kuasa pegawai awam untuk mengkelaskan dokumen surat jabatan. Dan kita juga perlu mengkelaskan semula dokumen suratan rahsia jabatan supaya kalau dia tidak perlu lagi dirahsiakan, dia boleh jadi rahsia rasmi saja. Jadi Puan Intan, maksudnya rahsia besar ni dia boleh bertukar kepada rahsia rasmi. Maksudnya kelas dokumen tu boleh dipinda lah. Boleh dipinda, tapi dia ada peringkat pemindaan tersebut. Okey, hanya siapa yang boleh meminda dengan syarat apa yang itu kita kena tengok lah. Dia macam kalau kita suka je lah, yang tak nak lah besok kita tukar lah. Tak lah, bukan kita yang menentukan tapi ada peringkat yang menentukan. Okey, so, bila melihat pada proses pengelasan, dia bukan pengkelasan, dia pengelasan dokumen adalah bergantung kepada isi kandungan dokumen tersebut. Saya bacakan yang Puan Intan, untuk mengelas dia kena melihat kepada kandungan dan tidak kepada peringkat fail. Kalau kita faham, kita ada fail sulit terhad sama macam fail pengkelasan dokumen. Tapi sebenarnya yang ni dia sedikit berbalik-balik lah dan memberi pengfailan kepada dokumen tersebut. Yang ini memang kita kena baca dengan sabar dan faham supaya dia tidak terkeliru. Okey, mengelas dokumen adalah bergantung pada isi kandungan dokumen tau. Isi kandungan tu perlu dilihat, dibaca dan difaham, baru kita tahu di peringkat mana yang sesuai. Dengan itu dia perlu melalui fasa pertama menyemak. Semak dokumen dan pastikan dia berjabatan sendiri. Maksudnya kita bukan membuat penjelasan jabatan orang lain. Sebab rahsia itu adalah rahsia yang perlu dikawal. Okey, selepas kita menyemak. Nampak macam bukan dokumen tu je yang akan jadi rahsia rasmi, tapi pembaca tu pun boleh dikelaskan sebagai rahsia rasmi. Ya, sebab itulah kalau dalam otak.
Sebab itu kalau kita tengok sekarang ni, satu cuma syarat yang kita mulakan di UTM, kita telah praktikkan pengisytiharan integriti tu kan. Betul. So, Isytihar kepentingan tu. yes, itu adalah salah satu cara kita memastikan integriti kita bila kita membuat keputusan, kita terlibat dalam keputusan, kita tidak membuat hibahan kepada yang luar lah sebab kita tahu kan maklumat tersebut masih belum disahkan dan perlu lagi melalui berbagai-bagai peringkat untuk dinilai. Okey, sebab kita semak dokumen tersebut, kita kena menilai nak letak apa ni. Sama ada peringkat besar, rahsia, sulit, rahsia atau sulit. So ada 4 perkara yang kita tengok. Kemudian kita kena beri tanda. Dokumen yang diperingkat hendaklah ditanda mengikut peringkat yang telah ditentukan setiap muka surat. Maksudnya ada cara dia. Kemudian kita kena daftarkan. So dokumen-dokumen yang telah kita kelaskan ini, kita kena daftarkan dalam buku daftar suratan rahsia rasmi di luar jadual bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Okey. So secara ringkasnya ada cara menanda. Dia type huruf besar, setiap muka surat tu ditulis sulit di setiap penjuru kiri dan kanan, ditulis penjuru kanan dan bawah. Macam tu. So kat sini saya bagi contoh. Okay. Kalau kita tengok ni contoh contoh macam mana satu surat itu diklasifikasikan sulit dengan adanya tanda dekat sulit di sini ni dan bawah sini. Okey. So dokumen-dokumen ini juga perlu dikena pasti sama ada dia kekal terjilid ataupun bukan kekal terjilid. Okey. Yang ini kita kena faham. Jilid tu maksudnya dia bersatu, tidak terjilid tu dia bercerai. Okey. Setiap perkara itu perlu dicap, di-type atau ditulis dengan huruf besar di penjuru kiri. Okey, di sini penjuru kiri dan kanan di bawah setiap muka surat. Okey. Menunjukkan betapa sulitnya satu dokumen itu. Dia diberi perhatian seperti itu dia punya kawalan tersebut. Okey, manakala kalau dokumen ni macam saya bercakap pointan, dia bukan sahaja surat. Dia juga melibatkan lukisan, foto, kita apa semua kan. So, sebab itu dia agak besar maksudnya. So, kalau melibatkan lukisan, foto apa semua, perlu ditanda pada setiapnya agar dapat dilihat pada salinan yang dibuat daripadanya. Ditanda juga sebelah belakang. Kalau foto kita yang kita cetak tu, kat belakang tu kita kena tulis sulit. Sulit tadi tu. Okay. So kalau kita dah siapkan ini tanda dekat kita punya surat tu, dokumen tu. So ini adalah yang kedua lampiran C1 ni adalah contoh buku daftar suratan rahsia. Daftar suratan rahsia rasmi di bawah jadual akta rasmi yang ini. So kita kena masukkan setiap perkara itu dalam kolom-kolom yang telah dibangunkan. Maksudnya lampiran ni format ni memang telah ada. So kita memang kena isi sahaja mengikut kepada maklumat yang perlu diisi. Okey. So ni memang kalau tak buat memang kita tak boleh nak praktik. So nanti kalau jumpa bila kita dah jumpa dalam kita punya kerja seharian baru kita faham lah, oh okey yang ini saya faham dan saya perlu masukkan maklumat yang tersebut. Okey. So yang tadi kita melihat pada dia punya peringkat. Bila dah ada surat tu nak masuk sulit ke mana, so ini adalah dia punya filenya. Kan pointan? Kita selalu nampak terlihat dengan sulit saja. Rahsia. Betul. Rahsia-rahsia belum ada experience lagi tu. Sebenarnya kalau kita tengok tadi, contoh dia rahsia besar ni macam pelantikan Jemaah Menteri apa semualah. Okey, sama juga rahsia melibatkan maklumat-maklumat kita punya lebih tinggilah peringkat kita punya takbiran kerajaan lah peringkat yang pengajian tinggi. Yes, kalau kita ada result macam kalau kita perasan kalau time kita punya pepetangan belanjawan. Ya saya perasan dia akan jadi warna merah tak silap saya. Kalau tak silap saya lah. Okey. Itu adalah rahsia yang betul-betul dibawa pakai briefcase semua tu kan. Itu betul lah. Itu bukan James Bond punya briefcase atau Intan. Itu adalah caranya membawa rahsia, dokumen rahsia tu. Okay? Dikawal api dengan nombor security tu. Ya. Okey. So kita secara ringkasnya kita kena tahu macam mana kita hendak menentukan peringkat keselamatan. Okey. Saya ulang sekali lagi bahawa menentukan peringkat dokumen bergantung kepada kandungan, tidak kepada peringkat fail. So maksudnya bukan tengok fail ni. Okey, tapi kandungan surat tu. Okey, kalau surat tu kata dia melibatkan kepada pertahanan apa semua,
dah bawa rahsia lah kan. Maksudnya walaupun surat tersebut dihantar kepada kita, mungkin kita adalah salah satu ahli fikir atau ahli perbincangan dalam kepada keputusan tersebut, kita disisikan surat tersebut. Jadi kita kena simpan sebagai rahsia. Okey. Peringkat bagi dokumen tidak bergantung pada perkara utama. Okey. Kalau kita baca surat tu, nak menentukan peringkat, dia bukan melihat kepada perkara utama. Suatu dokumen yang tidak terperingkat mungkin mengandungi maklumat yang perlu diperingkatkan. Maksudnya, kadang-kadang dekat perkara tu tak ada pun yang sebut peringkat, tapi dalam penyataan tu ada yang perlu diperingkatkan. So dia perlu satu penelitian. Maksudnya kita perlu memahami macam mana meletakkan pemeringkatan tersebut. So banyak lagi lah yang perlu kita faham. Bila kita dah peringkatkan kita punya surat, dokumen, kita kena pastikan peringkat bagi satu fail ni kita nak masukkan fail tidak boleh rendah daripada peringkat dokumen. Yang tertinggi sekali tekanan dalam satu fail. Maksudnya peringkat fail perlu lebih tinggi. Fail kita mesti lebih tinggi daripada peringkat dokumen. Jika maklumat di dalamnya memerlukan peringkat yang lebih tinggi. Dia boleh balik dah ayat dia. Maksudnya bila kita nak masukkan dokumen kita, kena pastikan dia ada sama ataupun lebih tinggi. Tak boleh rahsia tiba-tiba masuk dekat sulit. Salah lah kan? Itu dia punya dia punya mudah faham lah macam gitulah. Okay, so selepas kita dah tahulah nak masuk ke mana apa semua dokumen tu macam mana secara umum. So kita kena tahu jugalah tugas tanggungjawab menguruskan dokumen peringkat ni. Kita perlu melantik macam saya cakap tadi di bawah akta Pindaan 97 kita perlu pelantikan. So setiap agensi kerajaan pentadbiran awam perlu melantik ada dua apa orang cakap dua komponen lah. Dua pegawai lah, okey. Yang penting dalam menguruskan dokumen peringkat. Yang pertama, pendaftar rahsia. Pendaftar rahsia ni dia adalah orang yang bertanggungjawab menyimpan satu rekod yang peringkat tidak rendah daripada sulit. Maksudnya menyimpan satu rekod peringkat tidak rendah daripada sulit. Maksudnya kalau kita tengok ni sulit, dia lebih tinggi, rahsia dan rahsia besar. Okey. So, dia akan menerima dan memproses dokumen terperingkat dan mengedar kepada pegawai, menghantar dokumen terperingkat dengan selamat dan diterima. Menyelenggara satu sistem penggerakan fail, dia yang menyelenggara pergerakan logistik, lokasi apa semua dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada ketua jabatan tentang rahsia keselamatan pendaftaran rahsia tersebut termasuk penyimpanan. Okey, kalau ikutkan pendaftar rahsia adalah dilantik seorang penjawat yang di jabatan tetap, iaitu pendaftar rahsia. Macam tahu tak Kak UTM ni siapa pendaftar rahsia? Saya teka je boleh tak? Sebab kalau tengok nama pun pendaftar rahsia, kalau rasanya bukan jawatan hakiki lah kan pendaftar rahsia, tapi mesti dalam JD dia tu pendaftar rahsia. Betul. Pendaftar rahsia ni orang yang menguruskan dokumentasi lah. Dokumentasi. Kalau di BPO tu Puan Sabrina lah rasanya. Ya, pendaftar rahsia di bawah portfolio yang memegang dan dia perlu sebenarnya ada satu ujian integriti yang perlu diluluskan lah. Okey. Mungkin kalau mana-mana pelantikan yang boleh dibuat, perlu dipastikanlah pendaftar rahsia itu melalui kira tapisan lah Ya, kira tapis. Okey, dan lepas kita dah ada pendaftar rahsia, kita perlu ada pegawai pengelas. Okey, pegawai pengelas merujuk kepada Perkeliling Bilangan 2 tahun 1987 bertanggal 20 Februari 1997 meminta setiap agensi pentadbiran awam melantik pegawai pengelas yang diperlakukan oleh menteri di portfolio berkenaan. Pelantikan pegawai awam adalah atas nama jawatan yang disandang dan kementerian jabatan yang beliau bertanggungjawab. Prosedur pengelasan adalah mengikut termaktub dalam Arahan Keselamatan. Maksudnya telah dilantik, jadi dia kena follow sahaja sebagaimana yang ditetapkan oleh Arahan Keselamatan. Okey, kalau kat UTM, pegawai pengelas kita ada 6, Naib Chancellor, sebagai Naib Chancellor, pendaftar, bendahari dekan dan timbalan pendaftar grade 54, 52, 48. Okey, yang nombor 6 ni saya maklum kebanyakannya memang tidak dilantik. Tetapi ada sebahagian itu, contoh kalau dekat BPO,
kita punya pengawal pengeras adalah ketua bahagian BPO. Okey. Memang dilantik atas sebab portfolio tersebut. Okey. Itu adalah tanggungjawab untuk memastikan proses dokumentasi itu berlaku di tempat yang betul dan orang yang di bawah portfolio yang sepatutnya. Okey, pointan. Kemudian, okey, kita akan bergerak untuk lepas kita dah tahu nak mengkelaskan, kita pergi pula macam mana nak simpan dokumen tersebut. Okey, dokumen terperingkat Kalau dokumen biasa kita masuk je bilik registry ataupun bilik file. Kalau menggunakan nama Arkib Negara dipanggil bilik registry. Tapi biasa kita pergi bilik file kan. Okey, untuk menyimpan dokumen terperingkat ni dia ada dua cara. Maksudnya kalau melibatkan rahsia besar dan rahsia, nampak tak putih besi kebal tu kan, dalam bilik kebal atau putih besi yang dipasang dengan kunci tata kira. Maksudnya kunci tu dia ada ada pointan, dia macam boleh password tu lah kan yang kena macam kira nombor tu semua kan. Untuk simpanan sementara boleh di dalam kabinet keluli berpalang berkunci. Sementara ni maksudnya somehow kita menggunakan fail tersebut dan perlu dirujuk dan belum selesai lagi. So kita boleh simpan dekat kabinet yang kat bawah ni, sulit dan terhad. Ada limit masa ke pun Sabrina? Okey, limit masanya kalau sementara tu saya andaikan within beberapa hari atau beberapa bulan lah penggunaannya. Tapi kena make sure bilik sementara tu pun masih berkunci lah kan? Betul, tepat sekali. Okey, semua dokumen rasmi yang ditinggalkan untuk jaga waktu yang singkat tanpa ditunggu dan diletakkan dalam bilik kunci dan tingkap ditutup dan juga dikunci. Maksudnya dia perlu dijaga dengan sangat-sangat orang cakap macam mana? Dengan kawalan yang baik lah. Yang baik kan, walaupun ditinggalkan dalam 10 minit. Dokumen tersebut perlu dipastikan hanya orang yang sepatutnya sahaja boleh akses masuk ke ruangan tempat dokumen tersebut berada. Maksudnya dia tak boleh simply letak atas meja dan tinggalkan. Betul. Okey. Semua kunci bagi almari besi atau kabinet, maksudnya kunci yang kita pegang tu hanya disimpan oleh ketua jabatan sahaja. Okey, tapi kalau dia ada pegawai-pegawai kanan, kalau dia setiausaha yang diarahkan SU dia pegang, SU setiausaha tersebut boleh memegang kunci kabinet tersebut. Okey. Dan kalau kita punya pegawai yang memegang kunci tersebut bertukar, kita kena pastikan serahan dibuat secara teratur lah. Dan kita juga kena pastikan pointannya kunci tu kena ada dua. Maksudnya dua kunci disimpan oleh dua pegawai berasingan. Itulah macam mana telitinya susunan tu dibuat agar memastikan rahsia tu betul-betul dikawal dan dijaga dia punya keselamatan kerahsiaan tu. Okey. Kalau kita tengok melihat kepada penyimpanan ni, kita perlu mengambil kira keselamatan fizikal. Maksudnya kalau kita nak simpan, kalau kita dah ada kita punya putih besi tu, kalau tak ada bilik kebal, kita kena juga tengok aspek yang lain. Contoh kawasan atau bangunan untuk kita menempatkan putih besi tersebut ataupun bilik kebal. Ada pagar ke tak, kita kena wartakan kawasan tersebut, kita kena letak signboard supaya orang tahu itu adalah tempat penyimpanan dan tidak boleh diakses seperti tempat-tempat lain. Seperti untuk manakala untuk kawalan akses, kita kena ambil kira macam mana nak pastikan pengaksesan, akses nak masuk tu kan, mesti menggunakan pas keselamatan, had keluar masuk, yang itu semua kita kena ambil kira. Dan bangunan tersebut kita kena pastikan ada CCTV, lampu yang terang supaya kita tahu bila kalau CCTV ada, lampunya malap, kita pun tak nampak muka siapa yang ada cubaan untuk masuk. So itu juga memberi kesan jugalah. Maksudnya kita dah siapkan semua dia punya dia punya keselamatan tu, tapi kita terlupa dengan perkara-perkara yang melibatkan ciri-ciri keselamatan yang lain. Okey, peti besi-besi kita kena pastikan dia berkunci. Yang saya cakap tadi, kunci mesti ada dua dan dipegang oleh dua pegawai yang berbeza. Pegawai berbeza. Okey,
keselamatan bilik tu juga perlu dipastikan ada boleh didengar atau tidak, sebab saya pernah tengok ada bilik kebal tu tapi ada pula macam pintu ataupun tingkap kecil. Saya tak pastilah, mungkin untuk dia punya ventilation, tapi kalau melihat kepada tahap keselamatan itu tidak sesuai. Mungkin pada masa ia dibina dengan justifikasi lah. Okey, so kalau kita dapat simpulkan kat sini Puan menyimpan rahsia besar, sulit dan terhad ini dia sebenarnya inilah tahapnya. Tapi pada hari ini kalau kita tengok balik, adakah kita buat seperti mana yang telah diarahkan, seperti mana ditetapkan lah kan. So, kalau kita tak buat seperti mana yang telah disusun, so kita tak lambat lah untuk memperbetulkan. Okay? Sebab benda ni semua memang kena ada modal. Dan perlu ada peruntukan lah orang cakap kan. Dan memang kalau kita tengok dalam keliling pengurusan pejabat tak salah saya, memang mewajibkan ketua memberi ruang untuk penyimpanan dokumen-dokumen termasuk dokumen pelupusan. Maknanya menyediakan kemudahan yang mencukupi ya, bukan setakat ruang tapi juga peruntukan yang sepatutnya lah. Betul. Kita boleh dikenakan penalti Puan Intan kalau kita kalau dibuat rawatan oleh hakim negara, kita tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Okay. Lagi kalau kita adalah nama-nama besar, agensi besar, kita tidak menitik beratkan kepada penyimpanan dokumen. So kita kena lihat semula lah. Mungkin melihat semula apakah keperluan untuk menambah baik secara berperingkat. Kita faham benda ni semua memerlukan belanjawan, peruntukan besar, tetapi tidak menidakkan atau menafikan hak untuk disediakan. Okay. Nampak macam dah CP-CP bagi hint yang kita dah nak masuk ke bahagian ketiga tu tugas dan tanggungjawab. Ya, Puan Intan. So bila kita dah macam saya cakap tadi kan, bila kita dah ada tu semua, kita dah simpan, tiba-tibalah dokumen tersebut hendak kita uruskan pula, nak kita hantar kepada pihak berkenaan. Macam saya cakap tadi, kita perasankan masa belanjawan dia buat briefcase apa semua tu kan. Dia menggunakan dia adalah rahsia besar dan rahsia. So dia melibatkan dokumen terdekat tu menggunakan briefcase, beg yang berkunci apa semua. Itu memang seperti mana yang kita lihat, itulah sebenarnya tata cara menjaga rahsia besar itu. So, kalau kita nampak orang bawa briefcase ala-ala James Bond, kita tanyalah dia bawa dokumen terperangkat apa semua kan. Tapi tengoklah kadang-kadang keperluan membawa itu lihat kepada dokumentasi yang telah dikelaskan. Okay. So kalau untuk ada dua cara untuk penghantaran terus. Okay, kalau dokumen terperingkat kita tu kita nak hantar terus, direct, okey. Kita boleh menggunakan dua kaedah. Sistem peti atau beg berkunci yang saya tunjukkan warna coklat ni, ataupun sistem satu lapis sampul surat. Selapis je sampul surat tersebut. Ada perkataan sulit atas bawah, lepas tu dia apa ni pointer warna. Masukkan dalam sampul lagi ya. Yes. Satu lapis sahaja. Okey. And then kalau kita nak melalui pos, pos ni kita kena pastikan dua lapis sampul surat. Lapisan pertama dia jelas dengan tulisan rahsia, ada tu rahsia, lepas tu digam akrilik warna merah ni. Tapi untuk sampul luar yang nak hantar dengan pos yang ada gambar stamp tu, tidak perlu perkataan sulit. Itu tata caranya. Okay, so sampul luar dan sampul dalam tu dia berbeza, tapi hanya tidak meletakkan perkataan rahsia sahaja. Yang lain tu sama seperti adalah alamat apa semualah. So dua lapis sampul yang pointer kalau kita nak post. Okay. So lepas kita dah nak hantar dan kita ada proses akhirnya, dokumen sebenarnya dia ada life cycle dia ada kitaran hidup dia. Dah simpan, dah buat apa semua, akhirnya dia akan dimusnahkan. Tapi untuk makluman Puan Intan, dokumen terperingkat ni tidak boleh dimusnahkan melalui muka arahan kerajaan atau arahan khas. Okay, maksudnya dia memang tidak boleh dimusnahkan semacam mana kita nak musnahkan file-file peribadi apa semua yang banyak tu kan. Tidak seperti itu, sebab dia hanya boleh dimusnahkan dengan arahan khas sahaja. Contoh, dekat dokumen surat tu atau dokumen tersebut ditulis musnahkan selepas 1 bulan April 1995. So kita boleh musnahkan. Selalunya dokumen-dokumen terperingkat rahsia besar ni dihantar oleh kementerian ataupun
pihak yang mempunyai autoriti. Kebanyakannya lah. Okey. Tapi kalau kita yang mewujudkan dokumen tersebut, kita perlu menetapkan ataupun memang kita nak simpan sepanjang jaga hayat dokumen tersebut. Okey, apabila dokumen rahsia besar dimusnahkan, kita kena hantar pula status dia pemusnah kepada kuasa pemula. Kuasa pemula tu pointan adalah orang yang mewujudkan dokumen tersebut. So kalau kementerian yang hantar surat kepada kita dengan peringkat rahsia, so, bila kita nak musnahkan, kita kena hantar satu sijil. Dia ada satu sijil, dia ada record dia. Kita kena hantar kat dia sebab dia kena tahu dia punya dokumen yang di bawah peringkat rahsia besar telah dimusnahkan dengan sebab arahan daripada mereka jugalah. Dan rekod terperingkat yang telah dikeraskan di bawah akta rahsia rasmi adalah diturunkan taraf terbuka. Okey. So pointan kalau kita nak musnahkan rahsia rasmi, rekod terperingkat yang dikeraskan di bawah akta rahsia rasmi, maksudnya yang rahsia besar apa semua tu, kita kena turunkan taraf terbuka baru boleh musnah. So dia ada another step lagi. Okey, sebab di bawah kod rahsia besar apa semua tidak boleh dimusnahkan. Tapi dia kena di-downgradekan kepada terbuka. So dia ada prosesnya. So dia merujuk kepada BPO kalau dekat UTM. So dengan ketua pengarah akhir negara. Kelulusan memang kena refer akhir negara. Kalau kita lupus, tidak kelulusan memang kita kena penalti RM1,000, RM5,000 ke RM3,000 macam itulah. Kita boleh dikenakan denda. Dan cara kita nak musnahkan tu pointan, dia kena dikoyak secara kecil-kecil dan masuk dalam mesin perincih ataupun dibakar. Memang kita tak akan nampak langsung lah. Kalau betulnya dah dirincih tu, dia akan digaul dengan dokumen-dokumen yang lain. Sampai kita tak boleh nak cantumkan balik dia punya rincian tu. So kalau kita bangkak abunya dah dihancurkan sehingga tidak dikenal lagi. Jadi abu kan, pun nak dihancurkan lagi. So begitu sekali dia menjaga kerahsiaan tu, itulah caranya lah kan. Macam mana kita nak pastikan rahsia itu dijaga dengan sebaik mungkin. Okey, dan sebenarnya untuk dokumen-dokumen ni kita sebenarnya tidak boleh membawa keluar. Tidak dibenarkan sekali, maksudnya kecuali untuk urusan rasmi kerajaan pada waktu jabat. Okey, dokumen rahsia besar rahsia tidak sekali boleh dibawa balik ke rumah melainkan atas sebab terkecuali dengan mendapat kebenaran pihak pengurusan universiti. Kecuali kalau Datuk MC nak bawa balik rahsia tu, itu dibenarkan atas sebab dia punya portfolio. Dan kalau kita sebagai pegawai memerlukan dokumen itu dibawa keluar, kita perlu mendapat kelulusan pihak universiti terlebih dahulu. Okey. Dan sekiranya berlaku kehilangan terhadap dokumen-dokumen tersebut, okey, kita kena buat beberapa langkah yang segera. Okey, cari dulu kat mana dokumen tu hilang. Paling cepat kena cari kat mana. Dengan segera tu, sesegera mungkin sebab rahsia kan. Kalau dia terbongkar apa semua orang dapat, mungkin memberi kesan. Okey. So yang pertama cari dengan segera, kemudian lapor kepada pegawai, sambutan dan ketua jabatan. So kita kena report sebab kita punya bos kita kena tahu apa yang berlaku supaya tidak berlaku isu bangkit di kemudian hari. Kesihatan dan laporan tak sedang bahaya terhadap keselamatan, keberbahagiaan keselamatan perlu dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Okey, kalau kita rasa kita boleh cari dengan segera. Kalau tidak, 24 jam kita kena buat report dengan bahagian keselamatan masing-masing. Pemula dokumen. Okey, diulang semula, pemula dokumen adalah yang menghantar surat tersebut. Yang membuka. Ya, kena beritahu. Surat pihak saudara telah hilang di dalam simpanan kami. Walau bagaimanapun sedang dalam usaha untuk mendapatkan semula dengan beberapa tindakan yang dibuat. So kita kena jelaskan apa yang kita buat, macam mana boleh berlaku. Okey, ketua jabatan mempertimbangkan tindakan tertib perlu diambil atau tidak. So dia lebih pada inilah dia bila kita kata kenapa pengeluasan kecuali itu berlaku tanpa disangka ataupun dengan kecuaian ni sebenarnya kalau kata cuai memang kita rasa kita tak boleh lah nak jangka kenapa kita buat, tapi dia boleh beri kesan langsung lah dan tindakan tertib boleh diambil sebab dia melibatkan integriti, accountability. Jika berlaku kes jenayah, laporkan kepada polis yang terdekat. Baru kita bawa keluar untuk buat laporan. Okay, pointan, saya kira kita dah selesai untuk bahagian mengurus. So, kita perlu pergi ke segmen ketiga iaitu tugas dan tanggungjawab. Okay, so, sebagai pejabat awam, memang tanggungjawab kita untuk mematuhi prinsip keselamatan dokumen dengan langkah yang telah digariskan. Maksudnya kita tak perlu mencipta panduan ataupun
maksudnya mewujudkan, tapi kita hanya mengikut panduan yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun untuk menambah baik itu amat dialukan, yang mana kita mempertingkatkan lagi keselamatan dokumen tersebut. Okey, kat sini kita sentuh tugas dan tanggungjawab. Okey, kita tengok dulu berapa banyak kecuaian yang kerap berlaku menyebabkan simpanan dokumen ni. Kita buat ada 9 perkara yang saya cuba Highlight ya. kan. Bercakap, okey, macam mana kecuaian berrahsia-rahsia ni, peringkat ni boleh berlaku. Bila kita masuk dalam mesyuarat, kita bercakap mengenai perkara peringkat melalui telefon. Okey. So saya berbual pointan sebenarnya macam ni. Orang ni masuk dengar. So itu adalah unsur-unsur Salah satu cara. Yes, kita tak perasan. Tapi Walaupun dokumennya tu tak dilihat. Betul. And then menguruskan dokumen terpikat dengan cara yang tidak dibenarkan seperti gagal patuh semua perkara yang sepatutnya. Okey. Saya dah keempat pula. Okey, yang kedua bercakap mengenai perkara terpikat di tempat awam. Contoh kita pergi makan kan, bila pergi makan berbual apa semua, dah terbuka benda yang macam tu. Itu di luar jangkaan tapi perlulah dikawal. Kalau kita ni pemegang kepada rahsia-rahsia dan keputusan yang penting. Menyampaikan maklumat terpingkat kepada sahabat anda. Kadang-kadang kita bercerita saudara mara kita tak tahu saudara mara kita tu kerja dekat tempat-tempat yang ada kepentingan. Macam itulah. Dan kita menguruskan dokumen terpikat dengan cara yang gagal, tak patuh arahan yang ditetapkan, tersimpan tempat yang tak sesuai. Lepas tu kalau ada peti-peti besi tu, kita tak kunci dengan betul. Okey? Sebelum kita meninggalkan pejabat. Lepas tu kita musnahkan dokumen tu dengan cara yang tidak dibenarkan. That's sebab kita tengok tadi sampai abu pun kita kena pastikan dia hilang di mata kita semua kan. So macam itu. Jadi sebab bila dokumen terperingkat, kalau kita tengok cerita barat yang melibatkan perisik-perisik ni, dia boleh cantumkan setiap helaian tu kan menjadi maklumat yang sepatutnya dia dapat sebagai maklumat lengkap sebelum dirincih. Macam sekali. So itulah yang cuba disampaikan yang telah diterjemahkan melalui filem. Okey. Ini menggunakan orang tidak dibenarkan akses menggunakan dokumen. So kita tak sihat. Kita bercakap pointan tolong boleh tak apa semua. Sedangkan pointan bukan daripada yang diberi tanggungjawab. Yes. Yang itu pun kita pun terlepas pandang kan. Dan mendedahkan dokumen terpingkat kepada orang tidak dibenarkan. Okey. Inilah contoh tidak menutup fail terpingkat bila ada tetamu. Saya tengah buat, tiba-tiba pointan masuk kan. Saya pun lupa, pointan pun tengok, apa benda ni kan. Macam itulah kan. So ini adalah kecuaian yang kerap sangat berlaku melibatkan dokumen terperingkat. Okey, dan kita boleh dikenakan penalti di bawah Akta Rasmi 1972 jika seorang itu menerima atau memberi sesuatu rahsia rasmi dan bersalah dengan akta ini, maka segala kesalahannya boleh dihukum dengan penjara dengan tempoh kurang 1 tahun tetapi tidak lebih dari 7 tahun. So, lama jugalah kalau kita didapati bersalah dan perlu menghadapi hukuman tersebut. Harapnya kita berhati-hati supaya hukuman ataupun penalti yang diberikan adalah untuk kita lebih berhati-hati. Okey, ini adalah prinsip-prinsip keselamatan di komputer peringkat yang perlu sebagai staf ataupun pegawai pastikan. Okey, selepas kita tahu berbagai-bagai usaha kecuaian yang boleh berlaku, ini adalah cara-cara yang kita nak memastikan benda itu tidak kurang ataupun dapat dikawal. Kita sentiasa mengambil langkah berwaspada terhadap kepentingan keselamatan negara dan jabatan kita, menghapuskan sikap ingin tahu dan memberitahu orang lain. Okay, dan melaporkan pada ketua pengarah kita sekiranya kita tahu ada sesuatu rahsia kita tu telah diperoleh oleh pihak luar. Pegawai atau staf yang mengesyaki mempunyai maklumat tentang adanya berlaku pelanggaran keselamatan, kita kena laporkanlah. Maksudnya macam kita suspek telah membuat pembocoran maklumat. So kita bolehlah melaporkan dengan segera tapi kita kena rahsiakan namanya. Okey. Pegawai atau staf tidak dibenarkan menyampaikan maklumat pihak kepada akhbar. Ini pun sama kan kalau kita tengok pada hari ni. Sebab itulah bila kita buat press conference yang tidak dibenarkan, universiti tak benarkan kita buat sebab pernyataan itu ada kalanya tidak tepat ataupun belum disahkan. So akhbar ni dia punya bahan dia tu sangat besar. Dan bila hari ni internet memainkan
peranan yang sangat borderless kan. Dia masuk peranan. Inilah akibatnya bila kita buat conference tanpa kebenaran. Juga kita pengarah terlebih dahulu lah. Okey. Dan pegawai ahli darah melakukan tindakan perbuatan yang boleh disebabkan bertentangan dengan peraturan yang diboleh pakai. So ini ada prinsip yang kita kena ambil tahu. Kalau kita lihat ini adalah petikan-petikan Ketua Akhbar tahun 2012 yang mana pada masa ini tindakan tegas bocoran kerajaan masuklah akhbar memang berlaku secara realitinya berlaku kebocoran dan rasa-rasa sulit ini dikongsikan dengan orang luar. Okey, Puan Intan, saya rasa selesai sudah saya. Saya cuba sebaik mungkin untuk menyampaikan maklumat ini kepada semua. Diharap untuk memberi penumpuan yang lebih terperinci. Memang kita boleh refer kepada panduan-panduan dan akta yang saya kongsikan tadi. Memang ada semuanya macam mana cara apa semua. So dia sedikit sangat akan membantulah kepada mereka yang menguruskan dokumen-dokumen di bahagian masing-masing untuk menambah baiklah proses kerja supaya amalan itu, integriti kita, accountability kita dalam menguruskan dokumen seperti mana yang telah ditetapkan. Terima kasih Puan Intan. Sama. Kalau kita nampak mungkin kalau seawal perkhidmatan tu mungkin nampak macam tak berapa penting tentang pengurusan dokumen ni, tapi jika tak ada awareness, tak ada kesedaran dan pengetahuan tu, saya rasa ia adalah satu perkara yang saya rasa rugilah. Bila dokumen-dokumen yang sepatutnya dah dikelaskan, dah dimaklumkan yang kita kena jaga dengan baik, macam Puan Sabrina maklumkan tadi, sebenarnya dokumen-dokumen ni adalah aset kepada kerajaan dan kerajaan adalah owner sebenar dokumen ni. So saya rasa bila macam dengar tadi sebenarnya macam kita tengah buat analisis risiko kepada risiko dokumen tu sendiri, termasuk juga risiko keadaan untuk menjaga kepentingan dokumen dan juga menjaga integriti kita lah sebagai pentadbir penjawat awam. Terima kasih banyak Puan Sabrina di atas perkongsian yang sahaja saya rasa bermanfaat dalam tugas seharian, malah sebagai rujukan kami sendiri, terutamanya saya dan juga rakan-rakan di FB Live CTLD Official sebagai individu yang lebih komited dalam melaksanakan tanggungjawab dengan integriti. Jadi kita ni sebagai penjawat awam antara dinding utamalah untuk memastikan komitmen menjaga kerahsiaan dan kebertanggungjawatan ni dapat dilaksanakan dengan penuh komited. Jadi saya mewakili penganjur merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Sabrina dan juga semua para penonton di FB Live, CTLD Official dan juga Petisas. Tak dilupakan juga rakan-rakan di Majlis Pegawai Integriti tadi. Kita ada bukan IIM, kita ada Majlis Pegawai Integriti Universiti Awam dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi saya mohon maaf sekiranya terdapat sebarang terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang pengendalian program ini sebagai moderator dan kami dari pihak penganjur. Sungguh baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dalam kelemahan ini akan dibaiki. Akhir kata, sekian sehingga bersua lagi dalam program kesejahteraan staf yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.